dengan kita mendengar beberapa pesanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan manfaat insya-Allah. Dan pada malam ini hadis yang akan kita bicarakan adalah perang di kawasan Sungai Furat yang akan berlaku di akhir zaman. Dan perang itu terjadi kerana merebut kekayaan dan kesenangan dunia. Sebelum ini kita pernah sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kata akhir zaman esok orang ramai akan datang mengemuruni orang Islam bagaikan mengemuruni mereka hidangan dalam memakan, untuk memakan. Dan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah pada waktu tersebut orang Islam jumlahnya sedikit sehingga ramai yang datang duduk dalam Islam atau menganut agama Islam? Jawab Nabi SAW, bahkan hari tersebut kamu adalah jumlah yang lebih ramai. Tetapi kata Nabi, kahutha isai, kamu seperti buih di waktu banjir. Maknanya kamu hidup dalam keadaan ketamakan dunia, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan atau melemparkan penyakit tidak lagi rasa gerun terhadap Islam, yakni kepada musuh-musuh Islam. Dan Allah campakkan kepada orang Islam itu penyakit wahnun, yang mana penyakit terlalu cintakan dunia dan sayang ataupun cintakan dunia serta takutkan mati. Ini hadis sebelum ni kita baca. Makna nak disebut di sini bahawa akhir zaman esok adalah zaman manusia yang tergila-gila akan harta. Kalau kita tengok gila harta ke tak kita tuan-tuan, kita menyanjung tinggi artis-artis daripada barat. Kerana kita kata orang barat ini bawa budaya yang membawa wawasan kemajuan. Dia tak macam orang Melayu dulu kuno, tali pinggang pakai tali rapia. Tengok orang-orang barat, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, mereka datang dengan pelbagaian pakaian mereka, berjenama. Ini menunjukkan bahawa kita lebih seronok meraihkan mereka kerana mereka itu membawa wawasan kemajuan sehingga kita mengagung-agungkan mereka. Contoh baru-baru ni kan datang apa nama artis Korea, terjerit-jerit anak-anak muda. Anak-anak muda-mudi terjerit-jerit tengok orang barat atau orang artis-artis yang datang daripada bawa kecanggihan dan teknologi sebagainya. Menunjukkan bahawa apa yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW itu menjadi satu kenyataan. Orang Islam jumlah yang ramai, tetapi masing-masing merebut kekayaan ataupun hati mereka sudah kemaruk dengan hubban, kasih akan dunia dan harta. Sehingga dengan sebab kasih akan dunia dan harta itu, mereka sanggup mengkhianati sesama Islam. Mereka sanggup mengkhianati saudara mereka sendiri. Mereka sanggup mengkhianati adik-beradik sendiri. Mereka sanggup berbuat pelbagai-bagai perkara yang boleh mendatangkan dosa dan boleh membawa kepada perpecahan saudara mara. Sebab kerana satu perkara, yakni merebut kesenangan dan kekayaan. Yang ni sebenarnya yang menjadi masalah kepada umat akhir zaman. Kerana mereka itu mudah diumpan dengan harta, mudah diberi, orang kata, cara menarik supaya tidak lagi menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah sebut dah sebelum ini, perkara cintakan dunia ini adalah peranan iblis yang paling pertama sekali. Dia mahu supaya manusia ataupun anak-anak Adam ini kemarupnya dengan dunia sehingga lalai dan alpanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana disebut di dalam Al-Quran, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Iblis ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, iblis telah merencana sesuatu supaya manusia lupa kepada Allah. Makna rencana iblis yang pertama meletakkan harta sebagai topik yang paling utama, kegairahan manusia dengan harta sehingga mereka lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak ada masa dan ruang untuk berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berlaku di akhir zaman.
Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan akhir zaman esok lagi parah keadaannya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada mereka kesenangan. Allah akan tunjuk sebagai satu ujian. Bukan semata-mata Allah letak kita atas dunia ni hidup senang ringan. Tak, Allah akan letakkan satu ujian untuk memastikan mereka ini adakah benar-benar taat dan patuh kepada perintah Allah ataupun taat kepada Rasul. Kita bawa satu contoh yang lebih mendalamnya adalah bagaimana kisah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam Allah suruh tinggal dalam syurga, tapi dalam masa yang sama Allah letakkan satu ujian bagi Nabi Adam. Allah kata kepada Adam, tinggallah kamu dalam syurga, makanlah, minumlah, buatlah apa saja kamu nak buat dalam syurga, kata Allah kepada Adam. Tetapi Allah letakkan satu ujian atau batasan. Wala taqraba hazihi syajarah, kata Allah, wahai Adam, semua perkara dalam syurga engkau boleh buat, tetapi satu perkara, la taqraba hazihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Maknanya kita hidup di atas dunia ni, Allah bukan suruh terus hidup sepanjang masa senang lenang kita atas dunia ni, tetapi dalam masa yang sama Allah akan letakkan satu topik atau ujian untuk memastikan mereka ini benar-benar berhati-hati dalam kehidupan serta berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adam pun termakan dengan kata-kata iblis. Apabila iblis datang kepada Siti Hawa menyatakan bahawa aku adalah penasihat kamu berdua, maka pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah meluluskan kamu supaya dekat dengan pohon yang dilarang sebelum ini. Iblis dia pandai, dia main kona-kona. Apakah daya manusia ni bukan manusia yang sempurna. Kita bukan diciptakan seperti mana malaikat ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia dijadikan daripada tanah hitam yang busuk. Ada kesilapan, ada kelemahan. Adam dan Hawa termakan kata-kata iblis, lalu mereka dekat dengan pohon itu dan memakan buah yang ada pada pohon itu. Akhirnya Adam dan Hawa keluar daripada syurga, atau dihalau keluar daripada syurga disebabkan telah melanggar perintah Allah SWT. Bagusnya apa? Bagusnya Adam telah melakukan kesilapan lalu dia bertaubat kepada Allah. Itu yang terbaik. Begitu juga kita di atas dunia ini, setiap umat diutuskan kepada mereka rasul-rasul an-ni'budullah, supaya manusia umat tersebut menyembah Allah dan jauhkan daripada penyembahan taghut, yakni mengikuti hawa nafsu atau mempertuhankan harta benda dunia. Maka Allah letakkan dalam dunia di akhir zaman esok sungai Furat yang terletak di negara Iraq. Akan berlaku satu hal, sungai Furat itu akan surut airnya dan akan nampak bijirin emas, ataupun disebut dalam riwayat yang lain akan nampak perbendaharaan daripada emas. Dan pada waktu itu orang ramai sangat-sangat merebut harta, sangat mahu untuk mencapai emas itu, untuk bawa pulang sebagai orang kata habuan masing-masing. Maka Nabi sebut akan berlaku pertempuran yang sengit. 100 orang umpama kata Nabi berperang, 99 akan mati, seorang sahaja yang akan berjaya membawa pulang hadiah ataupun membawa pulang emas yang ada di Sungai Furat. Di sini tuan-tuan, emas yang dimaksudkan bukan emas 916 tu. Jangan salah faham pula. Ditakrifkan oleh ulama-ulama, emas yang dimaksudkan di sini ialah telaga ataupun bijirin hitam. Disebut dalam qaul yang lain adalah minyak. Tuan, ini yang akan berlaku esok. Maknanya apa? Nabi sebut tanda-tanda. Nabi kata akhir zaman esok, sebelum berlakunya kiamat, bunuh-bunuhan orang Islam tu sebab kebendaan, sebab untuk mengambil harta benda. Sebab tu dah berlaku dah sikit mukadimah yang berlaku zaman Saddam Hussein. Bagaimana kita melihat Amerika Syarikat menyerang orang-orang Islam yang berada di negara Iraq. Tujuan walaupun dia mencari alasan, sebabnya kerana Saddam menciptakan peluru yang berbahaya, tetapi sebaliknya ada udang di sebalik batu. Maknanya dia mahu mengambil minyak-minyak yang ada di negara Iraq. Kalau tanah-tanah Arab ni kaya dengan minyak. Dia tak macam tanah kita. Kita kaya dengan minyak. Minyak apa? Minyak masak sahaja. Tanah Arab ni kaya dengan minyak. Jadi orang putih ni, dia setiap hari projek-projek dia, apa-apa kerja pun dia mesti dengan minyak.
kereta dengan minyak ataupun enjin-enjin yang nak dihidupkan di perkilangan menggunakan minyak. Maknanya minyak itu disebut oleh ulama adalah rebutan di akhir zaman. Berdasarkan kepada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Furat, yakni sungai disebut sebagai sungai Euphrates, iaitu sebuah sungai yang ada di Iraq. Di antara Iraq dan juga negara Syam ada satu sungai sebagai sungai Furat, menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ni akan nampak esok. Sekarang ni musim dia sekarang lah. Sekarang ni dia panas terik ni, haba-haba semakin orang kata panas terik. Kemudian esok air kurang. Kan kita dah sebut berkaitan dengan sebelum munculnya Dajjal, apa berlaku kepada dunia. Kemarau yang berpanjangan, kemarau yang Allah perintahkan kepada langit dan bumi tahan air hujan, tahan tumbuh-tumbuhan 1/3, 2/3, yang akhirnya Allah perintahkan bumi tahan keseluruhannya. Mungkin pada waktu itu air yang sangat orang kata memerlukan, akhirnya air sungai Furat itu akan jadi surut. Baik muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, alternatifnya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, Nabi sebut dunia ni ada 4 bahagian manusia. Dunia ni umpama 4 bahagian manusia, kata Nabi. Nabi nak cerita, kata orang yang tak berpaut dengan Allah dan Rasulnya, orang yang tidak mengikuti landasan Al-Quran dan Sunnahnya akan binasa. Sebab itu yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma abada, kitabullahi wa sunnati. Nabi kata, aku tinggalkan 2 perkara kepada umatku, kalaulah mereka berpegang sungguh-sungguh dengan 2 perkara ini, lan tadillu ba'dahuma abada, dia takkan sesat selama-lamanya. Saya sebut dah sebelum ni, lan, la dan juga lam mempunyai maksud yang sama tetapi makna yang berlainan. La disebut sebagai tidak atau jangan. Kalaulah Allah sebut dalam Quran berkaitan dengan la sebagai contoh, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maknanya bagi Allah, Allah kata jangan, bagi kita sebagai hamba Allah, kita takkan buat apa yang Allah kata jangan. Allah kata la tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah, janganlah kamu bercerai-berai. Maka bila sebut begitu, kita takkan bercerai-berai. Ini makna la. Lam pula disebut sebagai menafikan sesuatu. Bila orang tanya, orang tuduh kita mencuri atau merompak atau meragut, kita menyafi atau menafikan sesuatu itu dengan makna lam usrik, aku tidak mencuri. Kita menafikan hal itu. La, tidak juga, tapi tidak untuk menafikan. Hal itu kita tak buat. Begitu juga dengan makna lan. Lan ini disebut di dalam bahasa Arab tufidu ilal abad. Maknanya apa? Tidak selama-lamanya. Maka diambil daripada hadis tadi, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma abada. Nabi kata, aku tinggalkan 2 perkara kepada umatku, kalaulah mereka sungguh-sungguh berpegang kepada 2 perkara, lan tadillu, mereka selama-lamanya takkan tersesat. Ini kelebihan ada dalam Islam ni. Sebab tu kalau kita tengok nak balik kampung, ada signboard. Islam ni pun ada signboard dia, ada panduan dia. Apa panduan kita? Panduan kita bukannya signboard yang ada tepi jalan, tetapi adalah Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran yang kita baca setiap hari. Dalam Al-Quran kesemuanya ada, komplit dah. Allah sebut dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agama, yakni agama Islam yang Allah redha ke atas agama Islam itu. Maknanya Allah telah sempurnakan, komplit dah. Dan ada dalam Islam ini sempurna 100%. Segala masalah-masalah boleh merujuk kepada Al-Quran atau berbalik kepada sunnah Nabi, yang mana hadis-hadis Nabi itu adalah syarah bagi Al-Quran. Maka Nabi kata, aku tinggalkan 2 perkara ni, kalaulah mereka berpegang sungguh-sungguh, lan tadillu, maka takkan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Maka Nabi nak bawa dalam sebuah hadis yang lain, Nabi bagi tahu apa kata Nabi SAW, dunia diibaratkan 4 jenis bahagian manusia. Ada 4 kategori manusia dalam dunia ni, kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki ilmu dan juga memberi rezeki harta kepadanya
lalu dia berilmu dan berharta, menggunakan harta itu pada jalan yang benar, yakni bersedekah, menghubungkan silaturrahim, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim. Kenapa dia bantu anak yatim? Kenapa dia hubung silaturrahim? Kenapa dia bersedekah? Karena dia mempunyai ilmu yang Allah berikan kepadanya. Maka itu kata Nabi sebaik-baik darjat di dalam bahagian manusia. Maknanya apa? Harta ada, ilmu pun ada. Kita tak mau orang yang harta yang ada, ilmu tak ada. Yang tu jadi buruk pula keadaan dia. Yang dimaksud kalau di Nabi SAW darjat yang perlu ada pada kita, kalau kita ada harta, paling-paling kurang biar kita ada ilmu. Kerana Allah sebut dah, Nabi sebut bahagian manusia yang pertama, ilmu, pemahaman agama dia ada, harta Allah berikan kepadanya, maka dia manfaatkan harta itu pada jalan yang betul. Sebab dia ada ilmu, dia tahu kelebihan bersedekah. Itu makna memahami ilmu agama Islam. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua pula adalah bahagian yang mana Allah kurniakan kepadanya itu ilmu, dan tetapi Allah tidak mengurniakan kepadanya harta. Makna rezeki ilmu dia ada, rezeki harta dia tak ada. Orang kata cukup makan je. Kalau nak balik kampung fikir 10 kali nak isi minyak, cukup kira balik hujung bulan. Sangat kita ni nak makan apa pula lepas ni, tak boleh balik kampung. Makna tak cukup makan. Harta tak berapa cukup, tapi ilmu ada. Hari-hari dalam agama faham. Tok guru, ustaz-ustaz selalu dia sebut bersedekah itu satu jalan yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bersedekah kerana Allah Taala, Allah akan gandakan hartanya. Walau dia tidak menghitung, saat dia tidak menghitungkan hartanya, Allah gandakan lagi hartanya. Maknanya dia ada ilmu, dia tahu, tapi harta dia tak ada. Nak sedekah tak ada harta. Maka kata Nabi SAW, orang yang sedemikian dia akan betulkan niat dia. Maka dia akan berangan-angan, seandainya Allah berikan kepadaku rezeki harta, Allah berikan aku rumah besar, Allah berikan aku duit yang banyak, projek-projek berbilion-bilion, berjuta-juta, maka aku akan sedekahkan duit ini pada jalan yang betul. Aku akan bantu fakir miskin, ataupun aku akan bawa orang-orang miskin pergi mengerjakan ibadah umrah ataupun haji. Ini menunjukkan apa? Dia berniat. Maka kata Nabi, dia dapat pahala apa yang telah dia niatkan. Ini golongan bahagian yang kedua. Maknanya apa? Biar tak ada harta, tapi kurang-kurang biar ada ilmu. Karena bila kita ada ilmu, kita akan betulkan niat kita itu, maka kita akan jadi orang yang sangat berguna. Sebab itu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kekayaan yang mereka perolehi. Kalau kita hiduplah zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, kita akan dapati rumah-rumah sahabat-sahabat ni tak macam rumah kita hari ini. Rumah yang sangat daif, tapi duit banyak, harta banyak. Abu Bakar tu tuan-tuan, dalam sirah Nabi SAW, tatkala Nabi menyeru sahabat-sahabat agar mengeluarkan harta support perjuangan atau peperangan Islam, orang yang pertama mengeluarkan hartanya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disebut sebagai 50,000 dirham. Kesemua hartanya diberi kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Mana hebat. Kenapa? Itu darjat yang pertama tu. Dia ada ilmu, dia memiliki harta. Dan apa saja harta tu yang dia keluar keseluruhannya, itu Allah gandakan lagi. Maknanya ada je harta dia, walaupun dah habis bagi kepada Rasulullah. Kalau ikut hukum akal ni tuan-tuan, bagi semua, tak ada apa-apa dah lepas tu. Nak cerita sahabat Abu Bakar As-Siddiq ni, dia bagi semua harta dia. Dia yakin ni Allah yang akan balas segala urusan ini. Pasal apa? Itu maknanya dia ada ilmu, ada harta. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Bila diseru agar memberi sumbangan untuk perjuangan Islam, Umar datang dengan sebahagian besar hartanya, beri kepada Rasulullah untuk perjuangan dalam peperangan. Tak cukup lagi itu, mari pula Sayyidina Uthman bawa 1/4 daripada hartanya, bagi kepada Rasulullah. Semua sahabat-sahabat ni, mereka duduk darjat yang pertama. Kita darjat yang kedua. Gamak-gamak je gitulah kan. Tak kedua, tiga. Tak ketiga, keempat. Pilih lepas ni tuan. Hak nombor 2 ni maknanya apa? Sekurang-kurangnya kalau tak ada harta, biar ada ilmu. Bagaimana sahabat-sahabat daripada ahlu Kufah, tatkala melihat sahabat-sahabat yang kaya bagi sedekah, bagi sumbangan dalam perjuangan Islam, maka datang bertemu dengan Rasulullah. Kata sahabat-sahabat ni, wahai Rasulullah, kerana ahlu Kufah ni ramai daripada kalangan mereka lil fuqara, orang-orang fakir miskin.
So bila tengok sahabat-sahabat yang lain ada harta banyak, dia bagi duit ni, mereka datang bertemu dengan Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, tak cilah sahabat-sahabat kaya ni ada kelebihan. Setiap kali seru dapat memberi sumbangan sedekah dan sebagainya, dapat pahala sedekah. Adapun kami ni wahai Rasulullah tak ada apa-apa. Ini kata Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang nombor 2 lil fuqara daripada ahli Kufah ini, mereka ni ada ilmu. Sebab itu mereka ni dapat juga ganjaran seperti mana yang telah mereka niatkan, walaupun mereka tidak ada harta. Tatkala bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab, kamu semua adalah fuqara, miskin, tetapi kamu mampu lagi bersedekah. Apakah cara sedekah yang terbaiknya? Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wal amiruna bil ma'rufi sadaqah, wan nahyu 'anil munkari sadaqah. Nabi kata, kamu tak ada harta tak apa, tapi biar ada ilmu. Sekurang-kurangnya dengan ada ilmu, kamu banyak bertasbih, itulah dikira sedekah. Kamu menegah kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf, itu juga satu sedekah. Paling-paling kurang biar ada kita hak nombor 2 ni. Biar tak ada harta tapi ada ilmu. Kerana kalau kita ada ilmu, kita akan betulkan niat kita. Andai Allah beri rezeki kepada kita, kita akan kotakan janji kita. Bantu fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu perjuangan Islam. Maka kata Nabi SAW, walaupun dia tidak ada harta, niat dia sudah dapat ganjarannya di sisi Allah SWT. Ini bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga ni adalah manusia sekeji-keji manusia. Bahagian yang ketiga, bagaimana Allah kurniakan kepadanya rezeki yang begitu banyak sekali, harta-hartanya, projek apa semua dapat, tender lulus saja, puluhan ribu projek dan sebagainya, 2.6 bilion masuk poket, tak ada masalah. Banyak hartanya, tetapi sayang Allah tidak kurniakan kepadanya ilmu. Yang ni kata Nabi sekeji-keji manusia. Duit ada, harta ada, rumah besar, kereta besar, tetapi apakah kata Nabi SAW, orang yang tidak ada ilmu tetapi ada harta ini, mereka akan membazirkan harta mereka pada jalan yang salah, yakni memborosi harta mereka dengan meminum arak, dengan jual beri riba dan rasuah, ataupun perkara-perkara yang telah dibaca